Dan selamat pagi semua. So, pada video ni saya nak tunjukkan bagaimana kita nak melukis simbol-simbol yang biasa, yang common dalam lukisan elektrik. Okey, so saya nak demonstrasilah. So, yang pertama sekali bagaimana kita nak lukis simbol Swiss. Okey, Swiss. Okey, tak kisahlah Swiss satu hala ke, Swiss dua hala ke. So, macam mana saya bagi tahu sebelum ni. So, untuk memudahkan dalam lukisan elektrik, yang pertama sekali kita mesti ada template circle. Okay, cari je mana-mana pembaris ataupun apa-apa yang ada template circle. Okay, supaya lukisan itu tu cantik dan kemas. Okay, contoh saya ada anak saya guna anak saya punya. Okay, ni pembaris. So, ada circle, pelbagai circle dalam dia ni. Okay, and then ada juga saya jumpa seperti kedai RM2 dan sebagainya. Saya beli kat family store. Okay, saya jumpa circle ni. Okay, so still ada bulatan juga. Okay, ada bulat, ada bulat, ada bulat. So, ni bulat besar lah. Bulat sederhana dan bulat kecil. Okay. So, sekarang ni, saya nak tunjukkan bagaimana kita nak lukis Swiss. Simbol Swiss, yang pertama sekali, okay, katakan kita nak lukis Swiss kat sini. Okay. Swiss, yang pertama sekali dia ada bulat. Okay, bulat dan hitam. Okay, so katakan saya ambil ni, dan saya buat bulat. Bulat dan dia dihitamkan. Okey, so saya hitamkan. Bukan lorek So dia bulat dan dihitamkan. So itulah simbol Swiss. Dan Swiss dia ada satu garisan. Okey, Swiss tu dia ada satu garisan yang bersudut 45 darjah. Okey. So saya buat satu garisan. Okey. Daripada center dia. Okey, saya agak-agak tadi center tadi, yang mula-mula tadi saya buat. Okay, so ni belakang. Okay, so ada satu garisan 45 darjah ke kanan. Okay, ke kanan. Okay, so gunakan set square 45 darjah. Okay, dan dia ke kanan. Dia ke kanan. Okay. So dapat Swiss. So ini adalah simbol Swiss. Simbol Swiss satu hala. Kalau simbol Swiss dua hala, okey. Kalau simbol Swiss dua hala, okey, katakan saya buat ni. Katakan saya nak buat di tengah-tengah dia. Okey, nak buat. Okey. So dua hala sama juga, dia akan ada bulatan dia dan dihitamkan. Okey. Dan dia ada garisan lurus bersudut 45 darjah. Okey. Dan ada simbol 2. So, itu adalah simbol Swiss dua hala. Okey, berkaitan dengan Swiss ni kita tak boleh, garisan ni dia mesti sebelah kanan. Seragam je, semua sebelah kanan. Okey, jangan pula ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. So, nanti dalam lukisan elektrik dia tak cantik dan dia tak seragam. Okey, so pastikan garisan lurus ni bagi Swiss dia bersudut 45 darjah dan dia sebelah kanan. Okey, berkaitan dengan saiz. Okey, kalau ada tanya, cikgu macam mana saiz dia? Berapa panjang dia punya garisan lurus? So, panjang garisan lurus dan saiz bulatan dia bergantung kepada kesesuaian soalan. Okey. Maksudnya dia bergantung pada ni lah, jangan terlampau besar dan jangan terlampau kecil. Okey. So, sekarang ni kalau saya tunjukkan, okey, katakan kita ada dinding. Okey, katakan ni dinding. Ni katakan ni rumah dinding rumah. Okey. Dinding rumah. Okey, ni dinding bata. And then kita ada pintu. So, ni adalah pintu.
Selalunya kedudukan Swiss berada berhampiran dengan pintu. Kalau kita pergi mana-mana rumah, selalunya Swiss mesti kita bina kat pintu, kat sini. Okey. So sekarang ni kan, macam mana kita nak lukis? Okey, katakan dekat sini saya nak lukis simbol Swiss. So apa yang berlaku? Okey, katakan ni center dia, saya agak-agak kat sini. So saya ambil bulatan. Okey, hitamkan dia. Okey. Dan dia ada garisan 45 darjah. Okey, buat garisan lurus. Okey, agak di tengah dia dan kita tarikkan dia. Okey. So dapatlah simbol Swiss pada kedudukan pintu. Okey. Seperti mana yang saya beritahu tadi, garisan dia mesti ke sebelah kanan. Katakan kita nak lukis Swiss kat sini. Contohnya lah, katakan kita nak lukis kat sini. Okey, kat sini kita nak lukis Swiss. So, di mana kedudukan garisan lurus dia? Sebelah sini ke? Sebelah sini. So, untuk tentukan dia, kita berada seolah-olah dinding ni berada di belakang kita. Dinding berada di belakang kita. So, Swiss dia, garisan lurus, of course dia akan ada kat sini, sebelah kanan. Okay. So, kalau kita nak tentukan dia macam mana kedudukan ni mesti berada di sebelah kanan dan bersudut 45 darjah. Okay, contohnya kalau kat sebelah sini, macam mana kita nak tahu kanan kiri? So, kita kena membayangkan belakang kita adalah dinding. So, bila kita lukis, okey, ini simbol Swiss dan garisan 45 darjah dia. Okey, dia akan berada kat situ. So, itu adalah garisan Swiss. Okey. Okey, yang kedua saya nak tunjukkan bagaimana kita nak melukis kipas ceiling. Okey. So, yang pertama sekali, untuk lukis kipas ceiling, kita buat center dia. Kita tentukan dulu center dia. Okey, katakanlah ni center dia. Okey, center. Okey, kabur je. Okey, center. Okey, so kita tentukan circle yang kita nak guna. Okey, katakanlah saya nak demonstrasi, saya nak besar sikit supaya kamu jelas semua. So, saya ambil center yang tengah-tengah ni, yang besar ni lah. Okey, saya ambil. So, saya ambil dan saya bulatkan dia. Okey, saya hitamkan. Okey. Yang kedua, kena guna sudut 30 darjah. Okey, saya ambil ni tengah-tengah tadi, tu kegunaan tengah-tengah. So, saya buat garisan 30 darjah. Satu dan satu. Okey, akhirnya barulah kita hitamkan dekat sini.
akhirnya jadilah simbol kipas shilling. Okey, ingat digunakan sudut 30 darjah sebelah sini. Daripada gasan datar tadi digunakan sudut 30 darjah. Okey, yang kedua saya nak tunjukkan kat kamu bagaimana kita nak lukis kipas exhaust. So kipas exhaust ni apa? Nanti refer pada buku teks macam mana bentuk kipas exhaust. Selalu kipas exhaust ni dekat dapur. Okey, aku dudukkan kipas exhaust selalunya dekat dapur. Okey, so kipas exhaust kalau kita nak lukis sama juga, kita buat gasan tengah dulu. Okey, kabur je. Yang seterusnya, kita ambil satu bulatan. Okey, kita letak di tengah-tengah dia. Kurang kat situ. Okey. Yang seterusnya, kena guna sudut 60 darjah. Okay, saya ambil gasan datar dulu, saya turunkan. Okey, 60 darjah. Okey, 60 darjah. Sebelah pun 60 darjah. Dah lari. Boleh. Okey, so garisan ni hitamkan balik yang mendatar tadi. Akhirnya barulah kita hitamkan. Okay, so ini adalah kipas exhaust. Okay, so saiz dia mengikut perkadaran kepada kertas lukisan kamu. Kalau kertas tu ruang dia kecil, so dia akan kecil lah. Besar, besar sikit. Okay, so saiz dia mengikut perkadaran kepada kertas lukisan. Yang seterusnya saya nak tunjukkan bagaimana kita nak melukis simbol lampu. Lampu ni banyak jenis. Okey, katakan kita nak lukis lampu panda floor. Okey, lampu panda floor ataupun lampu Kalimantan. So lampu panda floor ni dia punya simbolnya gasan lurus je. Okey, gasan lurus. Katakan kita nak saya pakai 2. Okey, saya pakai 2 ACM. So, ada tepi dia. Ada tepi dia. So, ini adalah simbol lampu panda floor. So, kalau simbol lampu panda floor berkembar. Okey, kalau berkembar, dia akan ada 2 lah. Okey, 1. Okey, 1 lagi. Okey, dia tak ada jarak. Kita agak-agak jarak dia ikut kesesuaian. Okey, so ni lampu panda floor berkembar. Okey, kalau lampu globe. Okey, so kalau lampu globe nak mudah. Okey, pakai circle. So ni adalah lampu globe. Okey, lampu globe. Okey, and then lampu globe dia ada garisan condong. Okey, so kita buat garisan condong. Kita ambil tengah dia.
pakai sudut 45 darjah. Okay, kita dapat center dia agak-agak kita. So ni adalah lampu globe. Okay, so kita ada lampu filament, kita ada lampu dinding dan sebagainya. Okay, yang seterusnya saya nak tunjukkan berkaitan bagaimana kita nak lukis. Satu adalah aircon. Okay, aircon. So macam yang saya dah bagi tahu sebelum ni, simbol aircon adalah dalam bentuk segi empat tepat. So bila segi empat tepat, kita kena lukis dulu lah. Okay, katakan panjangnya saya pakai 2. Okay, saya pakai 2 panjang, 2 cm. Okay, so lebarnya bila saya pakai 2, lebarnya akan jadi separuh daripada 2. Okay, akan jadi 1. Okay. So saya akan jadi 1. Barulah kita gariskan. Okey, disebabkan dia aircon. Okey, disebabkan dia aircon. Yes. Dan akan ada huruf A dan C. A dan C ni kena tulis secara betul lah, secara teknikal. Okey, bukan conteng, bukan lakar dan sebagainya. Okey, so ni simbol aircon. Kalau simbol fuse agihan. Okey, fuse agihan. So fuse agihan pun dia dah bagi tahu dia mesti dalam bentuk rectangle. Okey, segi empat tepat. So bila segi empat tepat, gunakan pembaris Okey, so kalau kita pakai sini 2, so sini ada 1. Okey, so itu adalah simbol fuse agihan. Kalau apa-apa simbol yang dia bagi tahu itu adalah segi empat sama. Okey, so kena lukis segi empat sama. Contohnya lah. Okey, kalau saya nak lukis simbol soket talian telefon. Okey, soket